Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa kashafa al ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda ليلها كنهارها لنا إلا هالك صلاة الله وسلامه على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن اقتدى بقدوته ومن استهدى بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatham bi kitabillah wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dila khair tawa wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada tanggal yang ke-26 daripada bulan Ramadan 1442 Hijriah bersamaan 8 hari bulan Mei 2021 pada hari Sabtu, dan kita berada pada saat ini dan waktu ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada apa yang kita telah sebutkan pada 2 minggu sudah daripada surah Al-Baqarah, kefarduan daripada berpuasa, iaitu berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kalian berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelum daripada kalian, mudah-mudahan kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi, kita berada di saat ini, di pagi ini, dan pastinya kita telah menunaikan segala kewajipan-kewajipan yang telah Allah fardukan buat diri kita, yang mana kita semua beriman bahawa akhirnya apabila kita nanti diberikan Allah dengan satu tempoh yang dipanggil kitaban muajjalah. Setiap daripada kita ada yang disebut sebagai kitaban muajjalah, iaitu satu ketentuan Allah bilakah sampainya akan ajal kita. Sampai masa maka ajal itu pasti akan datang. Maka dengan tempoh yang Allah telah berikan kepada kita, tempoh kehidupan, yang mana banyak kali Allah sebut dalam Al-Quran bahawa nanti kamu tidak akan merasakan pun dalam kehidupanmu kecuali sa'atan minan nahar, kecuali hanya sedetik daripada waktu siang. Lepas kematian maka kita akan beriman kepada Allah bahawa kehidupan kita hanya sa'atan minan nahar, hanya sedetik daripada waktu siang. Tidak lama pun kita hidup, walaupun rasa dah bosan dah hidup kan. Ada yang rasa nak mati dah ustaz, kan hidup pun tak rupa hidup dah kan. Tetapi hakikatnya apabila kita mati maka kita akan merasakan hidup tu sebentar sahaja. Yang kita semua mengetahui al-yauma kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, bahawa hari di sisi Allah itu kalau kamu kira akan bilangannya maka ia bersamaan dengan 1000 tahun di sisi kamu. Sisi Allah 1 hari, sisi kamu 1000 tahun. Nak kata hari akhirat itu jauh lebih panjang. Ketika mana duduk dalam kubur sehari pun rasa dah lama sangat dah. Kalaulah orang dalam kubur dia boleh bangkit dan dia boleh beritahu, saya yakin kita ini semua beriman pada Allah. Tapi malangnya mereka tak boleh bangkit, tak boleh beritahu. Kalau datang pun jadi hantu je. Itu yang kita tahu kan, cerita hantu banyak pula. Bulan-bulan puasa keluar pula cerita hantu. Sabar dulu, nanti masuk raya keluar cerita hantu. Bulan puasa hantu tak ada. Walaupun jin tu ada. Sebab tu bulan puasa pun ada rasuk, ada mereka yang diuji dengan histeria dan lain-lain, menunjukkan bahawa adanya jin dan adanya makhluk-makhluk jahat yang lain di kalangan jin dan manusia. Jadi sempena dengan kita berada pada kuliah yang terakhir sebelum daripada berlalunya Ramadan, maka saya yakinlah kita dah menghidupkan malam-malamnya, kita dah berpuasa dengan baik dah, yang 26 hari tahniah
Yang kurang daripada 26 hari itu mungkin kerana keuzuran dan kerana sesuatu yang kita dah sebutkan pada 2 minggu sudah, iaitu kesakitan dan musafir. Kan mereka yang sakit dan musafir dibenarkan Allah untuk berbuka, tetapi dengan syaratnya adalah tidak mampu berpuasa. Dia bukan mudah-mudah merancang. Merancang, sakit rancang dah. Rasa macam demam lah hari ni. Sahur pun tidak. Rasa macam demam, belum demam lagi. Rasa dah mula dah rasa tak sedap badan. Maka usaha dulu, bangun dulu sahur, kemudian usaha tahan mana mungkin. Sampai Zuhur tahan lagi, sampai pukul 3 tahan lagi, pukul 4 rasa macam tak tahan dah, tapi cuba lagi pukul 5 rasa rugilah kalau nak buka puasa. Maka dia tengok cek gula, rendah sangat pula gula dia. 3 bajaannya 2. Bahaya ni, nak mati dah tu kan. Jadi dia nak tak nak kena makan, walaupun dia rasa dia kena dia kena pertahankan dia punya puasa, tapi dah badan dah gigil lah, dah mula tak waras dah, meracau dah. Biasa orang yang gula rendah ni dah mula meracau dah. Anak-anak kena tahu ayah yang sakit, cek kandungan gula ayah. Kan anak-anak kenalah belikan sikit ayah punya kelengkapan untuk cek darah pertama, cek gula. Kan benda tu sekali kos je, cuma gula tu dia ada dia punya refill. Dia punya jarum tu dia punya refill. Apa anak-anak supportlah ayah yang ada sakit kencing manis dan lain-lain tu untuk cek sendiri dia punya kandungan gula. Nak tunggu kat farmasi, nak tunggu kat hospital ataupun klinik, makan masa. Maka apabila dah sakit sangat, maka dibenarkan pada waktu itu untuk berbuka, tetapi mestilah kepadanya untuk dia mengqadakan akan puasanya. Kan Allah menyatakan hendaklah kamu menggantikan ia pada hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka kamu gantikan ia pada hari yang lain kerana kamu ingin melengkapkan akan bilangan harinya. Itu kita telah bicarakan pada 2 minggu yang sudah. Jadi hari ini sebagaimana janji daripada saya, kita akan menyambung ayat 186. Tetapi sebelum kita masuk 186, kita lihat hujung daripada ayat 185 yang mana Allah menyebutkan tujuan daripada berpuasa, walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu menyempurnakan akan bilangannya. Maka nak tak nak, puasa mesti disempurnakan akan bilangan. Mesti cukup kan kepada siapa yang tak mampu lagi berpuasa, tak ada harapan sembuh, maka sempurnakan ia dengan apa? Sempurnakan ia dengan membayar fidyah. Kepada siapa yang masih mampu berpuasa, maka wajib ke atasnya berpuasa, tak boleh terus guna fidyah. Kerana dia menghilangkan akan hutangnya dengan dia mengqadakkan akan puasa, lengkapkan dia punya jumlah harinya. Dan kemudian selepas daripada itu, walitukabbirullah, untuk ia membesarkan akan Allah Subhanahu wa taala. Dan hujung daripada ayat ini Allah menyatakan wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi hamba Allah yang bersyukur ini, dia adalah martabat hamba Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi berbanding hamba Allah yang disebut sebagai hamba Allah yang bersyukur. Banyak ayat-ayat keterangan daripada Allah. Allah menyatakan wasanajziz syakirin, kami akan berikan ganjaran besar kepada mereka yang bersyukur. Ketika mana Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya daripada Fir'aun dan bala tenteranya, maka Allah kata lanakunan litakunu minasyakirin, untuk kalian menjadi orang yang bersyukur pada Allah. Dengan nikmat daripada Allah, maka jadilah mereka yang bersyukur. Bagaimana kaedah bersyukur? Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW apabila Rasulullah ibadah banyak, kan, ibadah banyak sangat ni. Ya Allahu Akbar tuan-tuan, banyaknya ibadahnya Rasulullah sampai hatta tatawarra qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki. Allahu Akbar, kan. Kita tak tahu kita bengkak ni kerana apa. Makan udang, makan kambing, makan daging. Saya ni pun kaki tengah sakit ni, jari ibu, macam nak kena cagu ni. Sebab apa? Banyak sangat lari. Tu salah kita sendiri kan. Kalau pakai kasut lari kan, jadi akhirnya kena. Jadi ni pakai inai malam tadi dapat jaga dia sikit. Mudah-mudahan tak jadi cagunya. Belum jadi lagi, ada sikit-sikit lagi macam nak kena dah. Tapi ya Allahu Akbar, kan nak sujud pun nak sentuh tak boleh dah tempat jari ibu tu, ibu jari tu. Rasulullah dia punya bengkak kaki kerana ibadah. Kita bengkak kaki sebab main-main, kan, makan lebih sangat, kan, terlanggah sana-sana. Ada orang kawan saya baru ni dia sakit kaki, dia atlet juga, orang yang bersukan, kuat sukan. Saya kata kenapa sakit kaki tu? Dia kata terajang apa tak, itulah, geram sangat terajang. Dia pergi tunjuk kuat sangat, kenapa kan dengan kakinya kan. Kita ni sakit kaki sebab pelbagai sebab dosa kita.
Tetapi Rasulullah sakit kaki sebab ibadah. Saya tak boleh bayang bagaimana ibadahnya Rasulullah sampai bengkak kaki akibat kuatnya ibadah. Kan? Susah kita nak jumpa orang yang begini. Bengkak sampai kuat ibadah, bengkak kaki kerana kuatnya ibadah. Maka Aisyah pun, yalah, selaku isteri mesti rasa takkan sampai gini wahai Rasulullah. Takkanlah sampai begini kamu punya ibadah sampai bengkaknya kaki. Kan? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhara. Adakah kamu dibebani dengan ini wahai Rasulullah? Atatakallafa hadza? Kamu dibebankan dengan ini wahai Rasulullah? Laqad ghafarallahu ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang? Ini maksudnya Rasulullah. Yang lalu dah diampun, yang akan datang pun dah diampun. Kan? Maka Rasulullah jawab apa? Afala akuna abdan syakura? Salahkah kalau aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Dengan sebab syukurnya Nabi SAW, maka ibadahnya luar biasa. Maka kalau betul ia bersyukur kepada Allah, maka dia akan ibadah dengan ibadah luar biasa. Kita akan nampak orang kaya lebih ramai duduk kat masjid. Sebab mereka dah kaya dah, apa lagi nak kejar dah. Kita akan nampak orang sehat, ia akan pergi ke masjid. Kita akan nampak mereka yang dalam keadaan serba baik, maka dia akan pergi ke masjid. Sebab dia menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi jarang nak jumpa golongan begini. Sebab itu kita nak pastikan selepas daripada Ramadan kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur atas kurniaan nikmat daripada Allah. Bukan mudah-mudah nak syukur ni. Tuan-tuan, dengan Allah kena syukur selalu. Kan walaupun kita ni kadang-kadang ya Allah semua tak kena dah. Kan PKP, PKP pula kan. Hari baru nak rancang kan, pengurusi dah kata ustaz bila nak tarawih kat sini. Nanti boleh makan sama lepas tarawih. Saya fikir-fikir dah tak boleh dah makan kat restoran kan di PKP. Allah, baru nak ingat minggu ni. Tuan pengurusi minta maaf, tak sempat-sempat kan. Program tiap-tiap hari sibuk betul. Bulan puasa ni luar biasa. Ini pun saya ada program serah bantuan tiap-tiap hari ni, patutnya minggu depan. Tapi apakan daya kan, dah tak boleh buat majlis. Mungkin akan pergi ke rumah amil-amil sahajalah ataupun pengurusi masjid. Jadi dalam keadaan PKP kita ni mengeluh. Kita ni memberontak, kita ni buat macam-macam. Tapi lupa kita masih berada di bulan Ramadan. Sampai kita lupa untuk ibadah pada Allah kan. Pada malam Khamis, malam Jumaat kan, 2 hari lepas. Semalam Jumaat, Khamis malam Jumaat. Nampak macam malam tu malam raya dah. Luar biasa kereta. Petang tu penuh dah kereta. Nak masuk Skudai tak boleh. Kena patah balik. Yang nak masuk lah, yang tujuannya bukan balik kampung, yang tujuannya nak pergi kerja dan lain-lain, terpaksa keluar balik. Sebab apa? Sebab penuh sangat mereka nak balik kampung. Kan, balik kampung dengan harapan mudah-mudahan balik sini tak lepas. Mudah-mudahan lah. Bukan dengki tak. Mereka pandai, polis pun pandai juga. Kau balik. Nanti kau nak naik kerja, siap kau. Dia dah buat roadblock dah. Jadi dalam keadaan kita ni semangat untuk menghidupkan suasana hari raya, tapi kita lupa akan apa yang kita sedang berada, iaitu di bulan Ramadan. Maka kita lihat ayat 186. Saya baca, tuan-tuan baca bersama, dan kita nak hayati akan isi kandungan daripada ayat ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat 186 surah Al-Baqarah. Allah menyatakan, dan ketika mana hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, iaitu Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka, ketika mana hamba-Ku bertanya kepadamu. Siapakah? Ka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang diriku, anni, tentang diriku,
fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, ay ana ma'ahum asma'u du'aahum wa ara tadarruahum wa a'lamu halahum. Sesungguhnya aku ini adalah bersama-sama dengannya dan aku mendengar akan apa yang diminta oleh mereka. Aku melihat akan tadarruknya mereka. Maksud tadarruk ni rendah diri, rendah hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku sangat mengetahui akan perihal mereka. Maka ketika mana hamba Allah bertanya kepada Allah akan permintaan, maka Allah kata fa inni qarib, aku itu dekat. Dia berbeza dengan segala pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Yas'alunaka anil anfal. Hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Kul, katakan wahai Muhammad. Yas'alunaka ayyana mursaha. Kul, ketika mana mereka bertanya bilakah akan berlakunya hari kiamat, bila akan berlakunya tiupan sangkakala. Kul, katakan wahai Muhammad, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi. Kul, katakan wahai Muhammad. Setiap pertanyaan ditanya kepada Nabi Muhammad, yang menjawabnya pun Nabi Muhammad. Ditanya kepada Nabi Muhammad, yang menjawabnya pun Nabi Muhammad, tapi Allah yang berikan, Nabi Muhammad yang sampaikan. Tapi bezanya dengan ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi anni, ketika mana hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni, tentang diriku, fa inni qarib, Allah jawab langsung. Tak ada tengah-tengahnya kul. Itu bezanya. Tak ada kul. Sedangkan semua ayat pertanyaan mesti tengah-tengahnya ada kul. Qaf, lam. Kul, katakan. Kan? Kita baca ayat 3 kul kan. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Maksudnya katakan wahai Muhammad. Katakan, Nabi Muhammad yang katakan. Tetapi tentang ayat berkaitan dengan orang tanya tentang Allah, Allah kata fa inni qarib, aku sangat dekat. Maksudnya ana ma'ahum, aku bersama-sama dengannya. Jadi sebab itu dalam satu hadis qudsi Allah telah berfirman, Allah kata ana inda dhanni abdi bi, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Maksud sangkaan ini tuan-tuan, ketika mana nak minta kepada Allah, maka kena sangka baik dengan Allah dulu. Sangka, kalau menyangkakan Allah itu lemah, maka Allah akan sesuai dengan apa yang kamu katakan, bukan dengan sifat sebenarnya, tapi dengan pemberiannya. Kalau kamu rasa Allah tidak mampu memberikan, maka Allah tak akan beri. Kalau kamu rasa Allah tak mampu mengampunkan, Allah tak akan ampunkan. Kalau kamu rasa Allah itu bukan maha kaya, maka Allah tak akan berikan kamu kekayaan. Maka sebab itu banyak ayat-ayat doa kita mulakan dengan apa? Dengan kita memuji Allah. Bahkan doa qunut nazilah kita pun kita memuji Allah. Wa nusni alaikal khaira kullah. Kan? Kami meminta kepada kami memuji-mujimu dengan segala-gala kebaikan wahai Allah. Kan kita muji Allah. Kita nak mohon ampun ketika mana bulan Ramadan, di malam-malam hari, malam-malam Lailatul Qadar, ketika mana kita nak mohon kepada Allah, kan kita doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Ya Allah, kamu itu maha pemaaf atau maha pengampun. Tuhibbul afwa, sangat suka mengampunkan. Fa'fu anni, maka ampunkan aku. Puji dulu. Kamu itu maha pengampun wahai Allah, maha pemaaf. Sangat suka untuk memaafkan, maka maafkan kami. Puji, dah puji baru mohon. Kan kita puji Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu wahai Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu wahai Allah kami memohon akan pertolongan. Baru minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus wahai Allah. Dah puji dah. Ayat-ayat yang awal ni semua puji Allah 1 hingga 5. Puji Allah. Kemudian baru kita minta. Itu konsep dalam kita memohon kepada Allah. Kena sangka baik. Kan, kena puji-puji Allah, sangka baik dengan Allah. Letak bahawa kita yang paling rendah, Allah yang paling tinggi. Maka letaklah Allah tempat yang selayaknya. Kan, jangan kita letak Allah tempat yang tidak selayak bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya maka Allah kata, aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadap diriku. Dan kemudian Allah menyatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku akan sentiasa bersama dengannya ketika mana ia mengingati diriku. Maka apabila kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kan?
Allah ingat dengan apa? Dengan kasih sayang daripada Allah. Allah ni tak pernah luput kat kita. Sentiasa Allah itu mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang khianat pada matamu dan apa tersembunyi dalam hatimu. Kalau kita ingat Allah pada kebaikan, Allah akan bersama kita dengan rahmat kasih sayang Allah. Kan? Tapi Allah sentiasa menjaga kita. Kita buat maksiat, ada yang jaga, tapi dengan pandangan kemukaan daripada Allah. Itu bezanya. Sebab itu apa yang kita nak buat adalah kita kena sentiasa ingat Allah. Siapa yang ingat Allah, maka Allah janji akan bersama-sama dengannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu sangat dekat. Dan kemudian Allah menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap apa yang dimintanya, atas apa yang dimintanya kepada aku, kalaulah mereka beriman dan mereka khusyuk akan hatinya. Jadi apabila kita minta dengan Allah, mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dengan Allah, mesti kita meyakini dalam hati kita khusyuk memohon kepada Allah. Dia nak minta dengan Allah, dan sifatnya tadarruk, sifatnya khufya, merasakan rendah diri dan merasakan takut pada Allah. Itu permintaan kita dalam kita berada di bulan Ramadan. Mesti merintih pada Allah, sungguh-sungguh minta, bukan hanya alunan-alunan kata-kata sahaja. Manis pada tutur katanya tapi bukan pada hatinya. Maka mesti kita sungguh-sungguh minta dengan Allah, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Allah sambung tadi hadis yang tadi, Allah kata wa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku pada keadaan dia bersendirian, seorang-seorang ingat Allah, dia ingat Allah, maka aku pun ingatnya dalam sendirianku. Maka bayangkan kalau Allah ingat kita, kan kita tengah-tengah munajat pada Allah. Ini kata-kata pertama ulama hadis kata apa? Kenapa Allah dahulukan ingat Allah pada bersendirian? Kerana sebaik-baik ingat Allah sedang bersendirian. Ingat Allah paling baik ketika mana malam-malam bulan Ramadan, kan, malam ni malam 27 nanti tuan-tuan. Ini malam-malam yang kita nak kejar meraih akan keampunan daripada Allah. Saya buat satu status dekat Twitter saya kata kepada siapa yang dah jumpa malam Al-Qadar dengan tanda-tandanya, jangan terus menghentikan ibadahnya, teruskan ibadah, boleh jadi malam-malam yang akan datang tandanya lebih jelas. Kan? Tengok macam malam 21 Ustaz, macam malam 23, macam malam semalam. Tadi macam Jumaat kan, kami malam Jumaat. Ya je korang ni. Tengok confirm pula. Habis nak buat apa sekarang ni? Balik kampung lah. Apa lagi? Dah Al-Qadar dah dapat. Jadi dia pun nak kejar yang lain-lain lah. Kejar dah. Nak kejar lemang pula, nak kejar dodol, macam-macam dia nak kejar. Rupanya mungkin malam 27 tandanya lebih jelas. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Sebab tu para ulama, dia nak nilai malam yang mana, dia habiskan dulu. Habiskan Ramadan, nak cerita nanti tuan-tuan. Jangan cerita sekarang. Cerita sekarang ni dia akan menyebabkan orang lain putus asa dengan ibadah kepada Allah. Allah baru nak malam 27, 25 rupanya. Jadi kawan-kawan yang kat orang malam yang tenang, cuaca yang sejuk-sejuk, dia mulalah pokok seakan bersujud, anjing tidak berkeliaran dan menyalak, dia dah mula lah. Kawan-kawan baca esok pagi, Allah lepas. Kan tak baik itu. Bagi saya buka simpan lah. Kalau itu kamu jumpai, diam-diam sudah. Kerana dengan sebab status kamu menyebabkan orang lain yang mula nak ibadah, akhirnya mereka tak ibadah. Sedangkan kalaupun dah terlepas malam Al-Qadar, kasih sayang Allah masih belum terlepas lagi. Masih ada malam-malam yang Allah masih menginginkan hamba-Nya beribadah, dan Allah ingin mencatatkan nama mereka bebas daripada neraka. Jadi jangan kita status kita menyebabkan orang lain tak semangat dah ibadah. Jadi kalaupun kamu jumpa, diam sudah. Kan, diam-diam nak cerita pun mungkin dengan keluarga cukuplah. Kan, yang bangunkan sama-sama. Tapi jangan dengan keluarga yang tak bangun. Padan muka kau tak bangun. Kan aku dapat, kau tak dapat. Bukan itu. Tapi kalau kita dah bangunkan sama-sama kan, yang rasanya malam tadi lah yang kita tahajud sama-sama. Itu kan lain. Dia punya kaedah kita menyampaikan. Supaya kita jangan menyebabkan diri kita dan orang lain lemah semangat untuk melakukan ibadah. Tapi memang sebaik-baik ibadah bersendirian pada Allah. Ingat Allah, tadarruk, mengenang dosa-dosa kita tuan-tuan. Kena ingat dosa kita pada Allah. Kalau kita imbas balik daripada saat kita kecil sampai kita remaja, kita dewasa, kemudian kita bekerja, kemudian sampai kita pencen mungkin, kita kira-kira dosa kita, ya Allah banyaknya dosa. Tapi apabila kita kenang nikmat Allah, ya Allah banyaknya nikmat. Kan dapat isteri yang baik, dapat anak yang soleh, yang sihat, kan dapat pekerjaan yang alhamdulillah baik, dapat gaji bulanan yang tetap,
kan Allah tak uji kita sepanjang hidup. Kalau uji pun sikit-sikit je, tapi yang banyak nikmat Allah tu banyak betul nikmat Allah. Kalau tuan kenang ni, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mengira-gira nikmat daripada Allah, pasti kamu tak mampu nak kira dah. Kan kalau kenang-kenang kejap, ya Allah nikmatnya, ya Allah, kan dapat belajar kat Mesir, lepas belajar Mesir kahwin pula kat Mesir, anak lahir 2 orang kat Mesir, nikmatnya ya Allah. Balik-balik tak ada hutang peribadi. Saya tu syukur betul, saya kata ya Allah seronoknya kan. Kahwin tak ada hutang kan, relax je. Orang lain kahwin hutang macam-macam, ni tengah musim kahwin tak ada hutang pun nak hutang juga, buat majlis besar-besar kan. Akhirnya kena Covid kan, susah. Jadi kita kata nikmat walaupun ni ialah taklah kaya sangat, kiranya okeylah. Tengah-tengah ramai yang kena buang kerja, kita dapat gaji tetap, syukurlah pada Allah. Dapat bonus pun syukur, tak dapat bonus syukur juga dengan Allah. Ada, kita kena kira. Jadi kita ketika malam-malam kita kenang-kenang kan sendirian, kita rasa ya Allah banyaknya nikmat kurniaan daripada Allah. Jadi kita akan memohon, meminta kepada Allah dalam keadaan kita membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita. Kita bersendirian ingat Allah. Kemudian Allah kata wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairan minhu. Kalau ia ingat aku dalam keadaan berjamaah, macam malam-malam bulan Ramadan, sungguh-sungguhlah kita mohon dengan Allah kan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita baca ramai-ramai itu kan sama-sama tu bersemangat, maka Allah kata aku akan ingat dia ketika mana aku bersama dengan jemaah yang lebih baik berbanding jemaahnya. Siapa jemaah kamu? Pak Imam, Pak Bilal, para ustaz, asatizah dan lain-lain di kalangan orang soleh. Maka Allah punya jemaah siapa? Kalangan para malaikat. Yang mana malaikat ini tak ada dosa langsung dan mereka itu orang yang makhluk Allah yang paling taat kepada Allah. Ingat fulan bin fulan, ingat fulan bin fulan, nama Luqmanul Hakim, nama Hisham dan lain-lain. Ingat kan nama-nama ni. Malaikat rahmat pun ingat nama ni. Jibril, Sayyidina Jibril pun ingat nama ni. Malaikat yang nak sakit pahala ingat nama ni. Maka kasih sayang Allah kepada orang itu tersebut. Akan ada jagaan daripada Allah yang Allah utuskan malaikat jaga diri dia. Sebab apa? Sebab Allah ingat. Kan? Allah sebut-sebut nama. Kan? Saya banyak kali bagi bayangan, andai kata nama saya disebut oleh orang besar. Sultan Johor sebut nama Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman. Bangga tak? Sultan sebut, bukan main-main ni. Dia cakap dengan MB, cakap dengan Esko Agama, Luqmanul Hakim, ingat. Nanti orang nak jumpa saya je, tabik, Assalamualaikum Ustaz, tuanku beri salam. Kan lain tu. Nanti kita ni kalau disebut, tapi setakat hari ni belum disebut lah. Kalau disebut tuan-tuan, saya jadi mufti dah. Tak disebut, jadi tak jadi mufti lah. Jadi nak kata kalau ada orang besar sebut, kita rasa bangga tak? Bangganya orang besar sebut. Yang memang nama kita takkan disebut pun sebenarnya. Tapi kalau Allah sebut, adakah tak baik? Pasti lebih baik. Ini janji Allah. Maka kerana itu kita kena ingat Allah. Bukan bersendirian je, jamaah pun sama. Sebab itu tidak boleh mempertikaikan kita ingat Allah dalam keadaan beramai-ramai. Zikir sama-sama ingat Allah, ramai-ramai tak jadi kesalahan. Nanti ada yang kata apa ni bid'ah. Tak, sama-sama ingat Allah. Salah ke? Sama-sama tengah-tengah duduk kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Apa ni bid'ah ni? Bid'ah ni kuat-kuat. Ya Allahu Akbar. Bukan dia nyanyi lagu lain kan? Nyanyi lagu balik kampung, palsu dia kata. Mana boleh balik kampung? Ada pula yang buat palsu tu. Kan dia kata. Jadi bukan nyanyi ramai-ramai, nyanyi balik kampung. Ingat Allah, salah ke? Takkan salah. Maka Allah akan sebut nama kita. Dan kemudian Allah menyatakan wa in takarraba ilayya shibran takarrabtu ilaihi ba'a. Shibra takarrabtu ilaihi zira'a. Kalau dia mendekati aku dengan sejengkal, maka aku akan dekatinya dengan sehasta. Wa in takarrabtu ilayya zira'a takarrabtu ilaihi ba'a. Ketika mana dia menghampiriku dengan sehasta, aku hampirinya dengan sedepa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Kalaulah ia datang kepada aku dalam keadaan berjalan,
Berjalan dia nak memohon keampunan daripada Allah. Berjalan dia nak pergi ke rumah Allah. Berjalan untuk dia ibadah kepada Allah. Maka Allah kata, ataitu ilaihi wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Aku datang kepadanya berlari. Maksud berlari, kita minta sikit dengan Allah, Allah beri banyak kepada kita. Jadi kerana itu, apa yang kita nak sungguh-sungguh dengan janji daripada Allah. Dalam hadis yang lain Allah menyebutkan, kalau dia datang kepada aku dengan sebesar dunia akan dosanya, maka aku akan memberikan seluas bumi dan langit akan keampunan daripada aku. Jadi dosa banyak mana pun kita, Allah akan ampunkan. Sebab itu rahmat Allah itu maha luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Sesungguhnya rahmat kasih sayang daripada aku meluasi akan tiap-tiap sesuatu. Tidak ada ruang yang Allah tak boleh beri keampunan Allah. Tidak ada ruang yang Allah tak boleh beri rahmat kasih sayang daripada Allah. Maka apabila kita nak minta dengan Allah, maka mintalah sungguh-sungguh. Allah kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan menjawab akan apa yang ditanya dan diminta kepada aku, kalaulah dimintanya dengan penuh keimanan dan khusyuknya hati. Dan kemudian Allah menyambung, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ai idza kunta ana rabbukumul ghani ankum ujibu du'aakum falyastajibu antum lida'wati bil imani bi wa ta'ati wa dawwamu 'alal iman litakunu minasyuhada'i rasyidin. Jadi kalaulah kalian mengetahui bahawa aku adalah Tuhanmu yang maha kaya, yang akan menjawab akan segala doa-doamu, maka pertama, kalau kita betul beriman. Tadi kan kita kata nak minta dengan Allah, kena beriman dengan hati, kena khusyuk dengan hati, kena penuh dengan keimanan bahawa Allah itu maha kaya. Sangka baik kita dengan Allah, Allah itu maha kaya. Allah meliputi tiap-tiap sesuatu, kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka semesta alam menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan Tuhan Malaysia, Allah bukan Tuhan dunia, tapi Allah Tuhan semesta alam. Maksud semesta alam tu, kalau kita belajar sains, semesta alam tu yang ada dekat alam. Tapi kalau kita belajar bab ilmu agama dan ilmu tafsir Al-Quran, maka maksud semesta alam adalah semuanya kecuali Allah. Setiap sesuatu hak milik Allah, tidak ada hak milik yang lain. Dan Allah sahaja yang memiliki akan tiap-tiap sesuatu. Ini kebesaran daripada Allah. Maliki yaumiddin. Bukan hanya Tuhan semesta alam waktu kita hidup, bahkan Allah itu Tuhan selepas kita mati. Kan, Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Rabbud dunya wa rabbul akhirah. Tuhan dunia, Tuhannya akhirat. Bahkan dekat dunia ni, mana-mana manusia yang berkuasa, matinya dia digantikan, kan? Jadi dia panggil almarhum dan lain-lain, kan? Ganti. Siapa pemimpin yang mati, adun mati, ganti. Sultan mangkat, kita akan digantikan, akan ditabalkan sultan yang lain. Itu hakikat dunia. Kematian akan menghentikan kuasa, dia bukan akan meneruskan kuasa. Tak apalah, dia kalau dah mangkat ke, dia dah mati ke, kekalkan kuasa dia. Boleh? Tak boleh. Tapi Allah, kita hidup, itulah Tuhan kita. Kita mati, itulah Tuhan kita, Tuhan yang sama. Dia akan membalasi apa yang kita buat. Jadi kalau kita telah beriman bahawa Allah itu Tuhan yang maha kaya, lebih daripada kalian, dan tidak ada yang lebih kaya berbanding Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang kalian kena melakukan untuk Allah perkenankan akan permintaan daripada kalian, Allah kata fastajibu antum lida'wati bil iman. Maka hendaklah kalian menjawab akan seruanku dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan berterusan mudawamah, sentiasa dengan keimanan pada Allah sampai bila-bila. Jadi kalau betul kamu dah beriman, kan, kamu nak minta dengan Allah, kamu meyakini akan kepada Allah, maka perkenankan permintaan Allah. Jadi tujuan berpuasa bukan hanya berpuasa sahaja. Selepas daripada puasa, apa yang kita kena buat? Kena kekal beriman dan taat kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kamu kena perkenankan akan apa seruhan Allah kepada diri kalian. Apa Allah suruh, buat. Apa Allah larang, tinggal. Itu kita punya kaedah untuk menjadi hamba Allah. Tak boleh kita melanggar apa yang Allah larang. Tak boleh meninggalkan apa yang Allah perintah. Maka itu yang kita kena buat. Kita dah sebut dah sebelum daripada ini, kalaulah makan dan minum yang asal usulnya halal,
halal makan minum sepanjang tahun. Nak makan pukul berapa? Makanlah. 3 pagi nak makan. Pukul 6 pagi nak makan. Pukul 8 nak sarapan. Kan? Pukul 10 pagi nak makan lagi, makan. Nak pukul 12 makan. Pukul 4 makan. Nak muntah ke darah, sila. Sukatilah nak makan. Ada dihalang ke? Makanlah. Dosa ke makan? Tak. Sebagaimana itu duit kalian dan makanan itu makanan yang halal, makan. Sila. Tapi apabila masuk sahaja bulan Ramadan, Allah kata apa? Puasa. Maka bila puasalah. Kita taat sahaja dengan Allah. Sampai tuan-tuan nak makan sahur tu, kita jaga-jaga waktu tau. Ni subuh pukul berapa ni? 5.45. Allah, bukan 5.50 ke? Makin awal kan? Bukan main nak awal. Sahur nak lambat pula. Apa pula cepat ni? Apa pula? Kan bukan 5.50 ke? Sekati je Bilal nak azan cepat. Bilal pula yang salah. Kan? Sebab tu kita kata, kita sanggup meninggal makan tepat pada waktu. Sebelum waktu dah. Nanti kita akan pesan ke anak-anak kita, jangan makan sampai 5.45. Kurang sikit, 5.40 dah berhenti. Nanti kan tercekik kan, tak sempat. Gosok gigi dan lain-lain. Punya taat pada Allah, sedangkan bulan lain haram benda tu. Ini nak ajar, kalau yang asalnya halal, masuk Ramadan boleh taat Allah dengan kita haramkan diri kita daripada makan dan minum sampai waktunya, maka kenapa tidak kita menghalangi diri kita yang sedia kala itu haram? Yang memang asal usulnya memang haram pun benda tu, maka patutnya lebih utama untuk kita tinggalkan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Maka Ramadan dipanggil titik tolak nak tinggalkan benda haram. Titik tolak, mulakan bulan Ramadan, bulan untuk kita berubah jadi baik. Mulakan Ramadan pada kali ini nak menjadi manusia yang beriman kepada Allah. Kalau sebelum daripada ini, kita ini jauh daripada rumah-rumah Allah. Tapi masuk sahaja bulan Ramadan, rasa bersalah kalau tak pergi masjid. Paling-paling sehari sekali, paling-paling kan. Rasa macam hari ni tak pergi, rasa macam lain je. Kalau tuan-tuan yang dah biasa pergi tu, dah terbiasalah. Tapi yang memang jarang pergi, kalau sehari tak pergi sekali tu, rasa macam lain macam hari ni. Paling-paling pun tarawih dia kata. Mesti kena pergi dia kata. Tak boleh. Ada orang subuh alhamdulillah. Kan alang-alang dah makan sahur ni kan sebelum tidur. Ini pergilah kejap kuliah pergi sembahyang subuh. Dia pergi kejap. Tak apalah. Dia mula nak berubah. Jadi teruskan perubahan yang baik. Yang tak buka Al-Quran, Quran tu kat rumah berabuk dah. Kan banyak Quran. Saya ni tuan-tuan asyik orang bagi Quran je macam-macam. Ada yang kata ustaz pilih tu. Tu semua wakaf. Tak pilih dia mana nak. Saya duk pilih yang cantik-cantik kan. Tapi saya duk fikir, kalau pilih ni tak baca ni dosa ni kan. Tapi saya ambil juga cantik kan. Cantik. Oh Allah, bukan nak beli mahal ni 100 lebih ada kan. Bukan murah-murah ni. Orang bagi alhamdulillah. Saya takat ni kalau saya baca Quran gile-gile. Sekejap ni tukar sekatilah. Yang penting semua yang wakafkan untuk saya bagikan pahala insya-Allah. Kita nak Quran yang ada tu kalau boleh semua diusik. Jangan ada yang tak diusik. Kan kesian, terutama yang orang bagi kat kita. Yang kita beli tu memang kena pakai juga, tapi yang orang bagi tu lebih utama untuk kita baca. Jadi tengok Quran, tak usik Quran ni. Maka kita pun ambil, kita pun pegang, kita pun buka. Buka tu pun pahala dah. Ya Allah, dosanya aku ya Allah. Dosanya aku ya Allah. Kan saya pernah cerita kan, apabila cerita yang dahulu saya pernah cerita dulu bagaimana Ustaz Zul Ramli Muhammad Ghazali kan cerita ada seorang yang dia itu sakit. Dia ada telefon ustaz. Dia telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu ustaz, kenapa Allah uji saya? Tak apa-apa terus marah. Kenapa Allah uji saya ni? Allah uji saya sakit macam ini. Allah uji saya. Apa dah salah saya? Dia marah. Dia tak telefon. Dia Ustaz Zul Ramli. Kata benda budak ni. Tapi dia tak lama kan, tak lama beberapa hari ataupun beberapa tempoh tu, maka dapat panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Baik. Siapa ni? Saya yang marah-marah Ustaz tu. Yang marah mana? Ada yang marah Ustaz tu. Masa saya telefon Ustaz, saya marah-marah. Saya maki-maki. Oh, yang itu. Apa khabar? Lembut hari tu. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kata Ustaz, saya minta maaf sebab saya marah-marah kat Ustaz. Saya ni Ustaz, saya diuji oleh Allah sakit yang memberikan tempoh kematian. Maksudnya dia saat nak mati dah. Sakitnya akan membawa kepada kematian. Jadi saya memang ketika mana terima berita bahawa saya sakit ni yang akan menyebabkan saya mati ni, saya memang marah betul dengan Allah. Jadi, apa salah saya? Kenapa Allah jadikan saya begini? Kenapa? Banyak persoalan. Satu ketika tu Ustaz, saya pun duduk dekat rumah saya, duduk dekat rumah, sedang duduk tu, maka saya nampak dekat atas tu, arak tu
ada satu kitab, maka saya pun buka, berabuk dah kitab tu, Quran. Yang dah lama saya tak sentuh. Maka saya pun ambil, bila saya ambil tu kan, tengah-tengah, ialah orang tengah tension, orang tengah stres yang melampau, maka tengok-tengok Quran, dia pun ambil Quran tu, kan, buka Quran, apabila dia buka sahaja, maka dia terbuka satu surah yang dipanggil surah Ar-Rahman, kan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, dan nanti sampai satu ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu ingin dustakan. Maka Allah ulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan manakah nikmat Tuhanmu yang ingin kamu dustakan. Saya baca ulang-ulang, saya kenang balik nikmat Allah pada saya, lahir dalam keadaan keluarga yang senang, saya belajar pun dapat pendidikan yang baik, saya pun kerja dapat gaji yang besar. Allah bagi saya macam-macam yang selama ini saya tak pernah ingat dia pun, tapi Allah bagi saya macam-macam. Tiba-tiba apabila Allah uji saya dengan sakit, saya keluh pada Allah, saya kata Allah tak adil, Allah zalim kat saya. Rupanya Ustaz, Allah ni baik sungguh dengan saya. Tengok orang yang apabila dia buka Al-Quran, dia jumpa ayat-ayat yang baik, maka dia dapat beriman kepada Allah bahawa ini ujian yang sikit daripada Allah. Maka tak lama tu, tak lama daripada Ustaz Zulramli tu, Ustaz Ramli kata tak lama ketika mana satu waktu Ustaz Zulramli dapat satu panggilan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Kawan saya Ustaz yang tadi pun Ustaz marah-marah first, telefon Ustaz kali kedua yang ini cerita, maka dia telah meninggal dunia Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Ustaz, masa dia meninggal Ustaz, dia sedang memeluk akan Al-Quran. Ya Allahu Akbar. Orang yang lupa Allah, tapi hujung hayatnya dengan Allah uji dia sakit, dia kembali kepada Allah dan dia mati dalam keadaan dia masih mengingati Allah dan mati insya-Allah dengan husnul khatimah. Ini kita kata bahawa kelebihan Al-Quran. Yang mana kita kalau kita ni beriman dengan Allah, selama mana mungkin sebelum ni kita tak buka pun Quran. Bukalah Al-Quran waktu ni. Kalau boleh buka kejap dengan tafsir Al-Quran, sikit-sikit kita tengok kejap kan, surah Fatihah, apa maksud surah Fatihah? Kan? So juzuk Ammah pun tak apa, kita mulakan dengan juzuk Ammah, surah An-Naba, surah An-Nazi'at, surah Abasah dan lain-lain. Maka kita teruskan dengan membaca, kita tak lihat apa janji Allah kepada kita. Kalau tuan-tuan menghayati keterangan-keterangan daripada Allah, kita akan dapati bahawa indahnya kata-kata daripada Allah. Setiap masalah ada jawapan dalam Al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan kita nak perkenankan permintaan daripada Allah, dan kita kena sentiasa berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam keimanan, dan mudah-mudahan Allah kata la'allahum yarshudun, mudah-mudahan ia akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud petunjuk adalah untuk menjadikan golongan ini golongan yang berbahagia nanti di akhirat. Ini yang kita nak minta sungguh-sungguh dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah akan rahmat kasih sayangmu dan syurga daripada sisimu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku memohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada mendapat kemurkaanmu dan daripada dibakar dengan seksaan nerakamu. Ini kita mohon dengan Allah. Sungguh-sungguh mohon dengan Allah supaya kita nak dapat petunjuk kasih sayang daripada Allah, khusus di hujung-hujung bulan Ramadan. Maka ada berbaki malam 27, 28, 29, 30, 4 malam lagi. Dengan 4 malam ni maksimumkan semaksimum mungkin ibadah. Dengan tarawihnya habis dengan imam sampai witir. Dengan Qurannya bukalah sebanyak-banyak boleh baca-bacalah. Dengan sedekahnya pulun sedekah ni. Kan? Bukan nak suruh habiskan duit tak. Maksudnya istiqamah sedekah tu. Kan? Jangan berhenti dah sedekah. Cantik dah daripada awal. Dah henti dah sedekah. Teruskan bersedekah. Teruskan membaca Al-Quran. Teruskan buat-buat kebaikan. Walaupun memang kita nak kerja kebaikan dengan manusia. Ya, manusia pun kita nak buat baik. Dengan ibu ayah kita, dengan jiran tetangga kita, tapi jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nafikan ramai orang baik, tapi malangnya dia dengan Allah jauh. Kan? Kita pun tak nafikan kita yang baik ni dengan Al-Quran, dengan masjid, dengan surau, tapi malangnya dengan orang lain tak baik pula. Jadi mereka yang kuat dengan masjid perbaiki hubungan dengan manusia, mereka yang kuat dengan manusia alhamdulillah macam-macam dia buat program kebaikan dengan manusia, maka ingat tak guna baik dengan manusia anda kita jahat dengan Tuhan.
Kan ramai orang buat baik bagi bantuan tapi masih belum pakai tudung. Ramai orang buat baik dengan Tuhan, bagi sedekah, bagi sumbangan infak, NGOs dan lain-lain, tapi malangnya tak bagi hadir solat di masjid dan tidak menunaikan solat kefarduan yang wajib. Maka kita tambah baik untuk diri kita sama-sama. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang hampir berlalu, yang kita tak pasti tahun hadapan bagaimana, apa jadi Ramadan tahun depan kita tak tahu. Ini Alhamdulillah Allah masih bagi kita izin untuk kita dapat ibadah di masjid sampai hujung. Kita Alhamdulillah, kita pun risau PKP ni dihadkan jemaahnya sampai jadi 3 orang kan. Bayangkan kalau 3 orang balik tarawih, 3 orang PKP. Allahu akbar kan, ngamuk orang. Alhamdulillah masih boleh kan. Dan solat hari raya pun dah keluar boleh kan. Kalau tak pegang tongkat masing-masing, Sian Hisham pegang tongkat, tripod dia pegang. Selalu rakam kuliah dia pegang tripod ni. Alhamdulillahil qail, salah kan, salah pula ni khutbah Jumaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini baru khutbah hari raya, silap pula dia kata. Untung dapat sembahyang imam yang pegang tongkat. Tuan-tuan jangan pegang tongkat dah tahun ni. Kita hadir kat masjid insya-Allah. Jadi mudah-mudahanlah dengan kuliah saya yang terakhir kepada bulan Ramadan, kita nak kejar malam-malam yang berbaki. Walaupun mungkin malam Al-Qadar dah terlepas atau belum, saya tak tahu, wallahu alam. Kita bukan orang soleh untuk tahu mana malam tengok anjing, tengok sujud kan. Ada suami tu pegang tengok langsir je. Tutup. Nama bang. Tengok pokok sujud ke tak? Bang, pokok tu sujud ke tak sujud tak penting, yang penting abang sujud. Abang tak sujud, tengok langsir je. Bukan tingkap je abang dia. Ya Allahu akbar. Bukan tingkap tu yang penting. Tuan-tuan ibadah malam tu, kalau bertepatan walaupun tidak menjumpai tanda, Allah gandakan 1000 bulan punya pahala. Walaupun tak temu tanda. Adakah syarat kena temu tanda? Tak. Bukan syarat kena temu tanda. Kalau ia bertepatan malam tersebut, Allah gandakan 1000 bulan punya pahala. Dan nak tahu dia punya hasil ataupun tidak berhasil, diri kita. Kalau betul kita dapat malam Al-Qadar, kita akan istiqamah dengan kebaikan. Itu tanda paling besar. Betul dapat malam Al-Qadar, tengok dia makin baik. Tengok kita makin semangat ibadah. Tengok kita makin kekal untuk melakukan segala ketaatan pada Allah. Itu tanda dapat malam Al-Qadar. Tapi kalau sekat malam tu je, lepas tu tak dapat lah tu malam Al-Qadar. Jadi sebab itu tandanya pada diri kita. Itu yang paling besar yang disebutkan, siapa yang membangunkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi mudah-mudahanlah dengan berbaki Ramadan, teruskan ibadah dengan semangat. Dan sebagaimana tahun-tahun yang saya sebut pada sebelum-sebelum ini, saya berpesan nanti kita raya malam hari Khamis, insya-Allah. Itu pun tengok anak bulan. Mana tahu nampak, kalau nampak Rabu tau kan? Kalau nampak Rabu, kalau tak nampak Khamis. Jadi kita ni itu kaedah dia. Kita tak tahu nampak ke tak nampak, boleh jadi nampak. Dia raya awal. Tak kisahlah tuan-tuan awal ke tak awal ke, tak boleh pergi kentas daerah kan. Diam-diam sudah kat rumah. Jadi tuan-tuan jangan melawan. Kerana memang kajian tetap itu, ni tetap nak langgar juga. Tak apalah, ustaz bolehlah kampung dekat Johor Bahru. Nak buat macam mana? Kampung kita Johor Bahru. Memang kita balik kampung lah. Tuan-tuan yang kampung lain jangan balik. Tak boleh. Jadi nanti kalau jatuh pada hari Khamis, maksudnya Rabu malam Khamis. Kalau jatuh pada hari Rabu, Selasa malam Rabu, apa yang kita kena buat? Walitukabbirullah, takbir. Banyak-banyak takbir kat rumah. Walaupun tak boleh balik kampung, buat video call ke apa, Allahu akbar Allah. Jangan balik kampung tak dapat pahala. Tak payah balik kampung tu, tak payah. Nyanyi lagu Dendang Perantau ke tak payah. Nyanyi lagu Satu Hari di tak payah. Tu nanti dulu. Takbir dulu. Malam tu takbir. Dan kemudian malam itu kita bangunkan sebagaimana kita bangunkan malam-malam bulan Ramadan. Kan? Bukan dengan tarawih. Jangan tarawih pula malam tu. Jadi bangunkan dengan tahajud, solat-solat yang lain. Kerana apa? Rasulullah berpesan, Rasulullah kata, Man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Siapa hidupkan ni, maka Allah hidupkan hatinya ketika mana matinya hati-hati orang lain. Hidupkan dengan apa? Dengan takbir dan solat malam. Ini dulu. Jadi kita hidupkan sambil-sambil kacau dodol ke, masak ketupat ke, masak rendang ke, takbir. Kemudian malam tu bangunkan dan solatlah subuh berjamaah. Ini galakan. Kan sian kan. Belum apa-apa, hari pertama Syawal subuh tak ada orang. Sian sedih kan. Sebab tak ada sahur. Kalau ada sahur dia bangun, tak ada sahur kita qada tidur. Sedapnya tidur tak. Pergilah solat subuh jemaah dan kemudian nanti kita solat hari raya sama-sama insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang
disampaikan, dan kita teruskan berdoa. Jangan lupa dalam doa kita ingat ibu ayah kita yang masih hidup dan mungkin yang telah meninggal pun ingat, kena sentiasa ingat, Allahumma a'ti' riqabana minan nar, ya Allah bebaskan kami punya riqab, kami punya belenggu dan kami punya diri daripada menjadi bahan bakar api neraka. Wa'ati' riqaba abaina wa ummahatina, dan bebaskan juga akan diri ibu ayah kami. Kita doalah. Jangan doa untuk diri sendiri je, doa kepada orang tua kita. Mudah-mudahan mereka mengharapkan doa kita sebenarnya, terutama yang telah meninggal, mengharapkan doa anak-anak yang soleh begini, supaya kita jangan lupa doakan kedua orang tua kita, tuan-tuan. Mereka ni dah terhenti pahala. Siapa yang nak bagi pahala? Kitalah. Jadi kena sentiasa kenang ibu ayah dalam kita punya doa. Setiap doa kenang ibu ayah kita, dan saya yakin ibu ayah kita waktu hidupnya kenang kita dalam doa mereka. Ya Allah, tolong bantu anakku. Tuan-tuan, ngadu apa pun masalah dengan mak ayah, mesti dia angkat tangan. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Anakku sedang susah ya Allah. Anakku sedang sakit ya Allah. Mak ayah. Kita lepas mak ayah pergi, lupa nak doa. Kalau boleh doa sungguh-sungguh dengan hati. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Bukan minta mesti bahasa Arab. Kan cuma jangan bahasa Melayu. Ketika mana doa qunut nazilah sudahlah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunkan orang tuaku ya Allah. Dalam solat batal. Pada boleh bahasa Melayu. Tapi luar solat sila. Tuan-tuan nak bahasa apa pun tak apa. Nak bahasa Tamil sila, nak bahasa nak bahasa Chinese pun sila, Mandarin kan sila. Tak ada masalah kan. Doa. Tapi bersendirianlah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat. Dan saya mohon ampun dan maaf anda kata ada salah dan silap sepanjang kita kenal. Kalau ada mungkin dalam isi-isi kuliah tidak menyenangkan hati, dalam tutur kata tidak menyenangkan hati, dan ketika mana belanja sarapan pagi pun tidak menyenangkan hati. Asyik aku je belanja bila ustaz nak belanja. Kadang-kadang kan ada orang cakap ustaz tak belanja pun. Asyik mengusir Imam Dahlan, imam lain-lain kan. Ada juga yang marah nak belanja ustaz tak dapat. Asyik dia je belanja ustaz. Aku nak belanja tak dapat. Jadi tuan-tuan, kalau tak mampu untuk belanja saya makan, bagi saya duit cukuplah kan. Ustaz tak bagi duit, insya-Allah saya akan gunakan semanfaat saya. Insya-Allah tuan, kalau bab orang bagi duit ni saya akan guna benda baik. Memang kita tak guna benda jahat pun, tapi yang orang bagi itu lebih baik lagi. Insya-Allah kita akan beli yang baik-baik, kita akan isi minyak petrol kan. Isi kan kereta kita ni pergi tempat baik, jadi dapat pahala orang sekali dengar kan, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi jangan risaulah, sebab orang belanja ni dah ada orangnya. Jadi tuan-tuan yang rasa nak belanja juga, bagi duit sudah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dapat kebaikan. Yang baik itu semua daripada Allah, yang lemah saya minta ampun dan maaf. Insya-Allah kita akan bertemu di minggu yang keempat bulan Mei. Ini minggu yang kedua ni. Tapi kita awal minggu kedua, 8 hari bulan. Jadi insya-Allah lagi 14 hari kita akan bertemu 14 hari 22 hari bulan lebih kurang. Kita akan bertemu Mei. Jauh sikitlah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kekal dengan kebaikan, dan nanti tuan-tuan kalau malam-malam doalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah juga perkenankan doa saya Luqmanul Hakim bin Abdul Rahman dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita dapat menyudahkan Ramadan dalam keadaan yang paling baik, kita bebas daripada neraka dan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami berada di tanggal yang ke-26 daripada bulan Ramadan ya Allah, di penghujung-penghujung daripada Ramadan ya Allah, yang kamu menghimpunkan segala kebaikan di bulan ini ya Allah. Kamu memberikan akan segala pemberian dan anugerah-Mu pada waktu ini ya Allah, dan kurniaan-kurniaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang soleh dan yang beriman kepada-Mu ya Allah. Maka jadikan kami dalam kalangan hamba-Mu yang ini ya Allah, supaya kami diperkenankan akan permintaan-permintaan kami ya Allah, diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dilepaskan akan segala belenggu kami ya Allah, dan dibebaskan kami daripada menjadi bahan bakar api neraka ya Allah. Juga kepada kedua orang tua kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Juga kepada pasangan kami ya Allah, kepada anak-anak kami ya Allah, kepada jiran tetangga kami ya Allah, kepada sahabat-sahabat karib kami ya Allah, kepada ahli keluarga kami semuanya ya Allah, dan mereka yang hadir kepada hari ini ya Allah, maka jadikan mereka bebas daripada neraka dan diampunkan dosa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mensyukuri akan nikmat kurniaan daripada-Mu ya Allah, sehingga hari ini kami mampu lagi untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, sehingga hari ini kami masih mampu mendatangkan kepada-Mu ya Allah, dan sehingga hari ini kami sedang mengecapi akan nikmat-nikmat kurniaan daripada-Mu ya Allah, tetapi kami lupa akan apa pemberian daripada-Mu ya Allah, sering melakukan dosa kepada-Mu ya Allah,
Allah, dan lalai dalam melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah, maka ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami malam al-qadar ya Allah, berikan kami malam al-qadar ya Allah, berikan kami malam al-qadar ya Allah, yang mana gandaan pahalanya melebihi daripada beribadah 1000 bulan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masih berbaki Ramadan pada waktu ini ya Allah, maka beri kami semangat untuk kami menghabisi Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepada diri-Mu ya Allah, memohon segala permintaan hanya kepada diri-Mu ya Allah, dan dikurniakan akan kurniaan yang besar daripada-Mu ya Allah, keampunan dan pembebasan daripada api neraka ya Allah. Allahumma a'ti riqabana minan nar, Allahumma a'ti riqabana minan nar, Allahumma a'ti riqabana minan nar wa riqa'a abaina wa ummahatina. Ya Allah ya Tuhan kami, bebaskan kami daripada menjadi bahan bakar api neraka ya Allah, juga bebaskan kedua orang tua kami ya Allah, bebaskan pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kepada mereka yang kami ingin meminta kecuali daripada sisi-Mu ya Allah, maka berikanlah segala permintaan-Mu ya, permintaan kami kepada-Mu ya Allah, dan berikan kami semangat dan kekuatan untuk meninggalkan larangan-Mu dan melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, wa inna 'ala siyami wa inna 'ala siyami wal qiyam wa kasrati tilawatil Qur'an wa raddil basar. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.